Assalamualaikum dan salam sejahtera ditujukan kepada Dr. Jamsari dan semua rakan-rakan. Kumpulan kami kumpulan 2, kumpulan Freilandness diberi tajuk Al-Ghazali dan konsepnya mengenai roh, kalbu dan nafs dan akal. Sedikit pengenalan. Uh, Siapa itu Al-Ghazali? Al-Ghazali ialah seorang tokoh teologi, ahli falsafah dan sufi terbesar dalam sejarah Islam lah. Itu Al-Ghazali dilahirkan pada 450 Hijrah ataupun 1058 Masihi di kota Ghazalah. Okey, beliau adalah ahli dalam bidang ilmu fiqh, ilmu falsafah, ilmu kalam dan sering membuat kritikan kepada ahli-ahli falsafah terutamanya daripada barat. Dan beliau selalunya amat dikenali dalam bidang yang berkaitan dengan kebangkitan jasmani dan hari kiamat. Beliau sangat mencapai kepuasan dalam menemukan dirinya dalam dunia mistik ataupun tasawuf. Jadi pengertian yang beliau tulis dalam bukunya iaitu Ulum Al-Din yang menterjemahkan dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, ada menceritakan berkenaan dengan apa itu um, akal, nafsu, dan juga qalbu dan serta roh itu sendiri. Jadi sebagai pengenalan siapa itu manusia? Manusia adalah insan atau makhluk yang terbaik yang diberikan dua peranan, iaitu sebagai khalifah dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. So tujuan dijadikan manusia ini adalah supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut Imam Al-Ghazali, konsep manusia dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada roh, kalbu, nafsu dan akal. Mari kita lihat satu persatu. Okey, roh. Apa itu roh? Roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya. Imam Al-Ghazali telah membezakan antara roh haiwan, roh manusia dan tumbuh-tumbuhan dengan unsur-unsur tertentu. Okey, roh bagi Imam Al-Ghazali ada dua pengertian, iaitu merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani dengan pengantaraan otot-otot dan urat yang beraneka ragam tersebar di seluruh tubuh badan. Roh ni merupakan jisim lembut ataupun bersifat kerohanian, entiti kerohanian yang terdapat di dalam badan manusia. Roh merupakan halus latifah dari manusia, iaitu yang mengetahui dan merasa. Okey. Ya, pengertian iaitu seterusnya kepada kalbu ataupun qalb. Dalam bahasa Melayunya adalah hati. Hati merupakan seketul darah atau yang beku, jantung yang terletak di sebelah kiri dada yang menjadi pusat pertumbuhan saraf dan seluruh badannya. Hati ini merupakan organ yang sangat penting lah, kerana ia bertujuan mengumpul dan menyebarkan darah ke seluruh badan. Tapi memang Ghazali menyifatkan hati ini merupakan raja kepada seluruh anggota manusia. Jika hati itu bersih, maka seluruh tubuh manusia itu tindak tanduknya adalah bersih. Tapi di sebaliknya berlaku, jika hati itu kotor, maka tindak tandukan manusia itu pun menjadi tidak baik. Okey. Jadi hati ini banyak mempengaruhi tingkah laku manusia dan melalui hatilah manusia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya nafsu. Nafsu, di dalam roh manusia juga terdapat unsur nafsu. Jadi nafsu ini mempunyai dua pengertian, iaitu pertamanya berbentuk satu abstrak yang merangkumi daya marah, nafsu syahwat manusia. Ini satu pengertian. Yang satu lagi ialah sifatnya halus, iaitu hakiki dan pada manusia atau diri manusia dan zatnya. Apabila ia tenang disebabkan penentangan terhadap nafsu syahwat, ia disebut an-nafs al-mutmainnah. Jadi an-nafs al-mutmainnah ni nafsu yang baik, yang tenang. Bila dia berjaya melawan nafsu yang jahat, ia akan menjadi nafsu yang baik. Okey, kita pergi lebih lanjut lagi. Nafsu ini terdiri daripada tiga yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu yang pertamanya nafsu al-marah, iaitu nafsu yang jahat yang tidak ada kebaikan langsung. Yang keduanya nafsu al-lawamah yang ada kedua-duanya, baik dan jahat. Dan seterusnya nafsu al-mutmainnah, iaitu nafsu yang sangat
yang baik saja, yang tidak ada kejahatan langsung di dalamnya. Okey. Seterusnya akal. Akal adalah dari segi fizikalnya, ia otak lah. Dia otak, tapi di dalam otak itu ada akal. Tapi ia tidak dapat dilihat dengan secara jelas dengan mata kasar. Kita hanya dapat melihat otak, tapi sebenarnya akal itulah yang membezakan antara manusia dan haiwan. Cuma haiwan ada terdapat akal, tapi kuantitinya berbeza. Kita tak boleh nak katakan haiwan tu tiada akal langsung. Jadi tapi dia ada, cuma tapi kuantitinya berbeza. Dari segi kerohanian pula, akal merupakan satu upaya untuk menggarap ilmu pengetahuan. Imam Ghazali menyatakan akal merupakan salah satu entiti kerohanian yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berfikir bagi mengetahui segala perkara. Okey. Beliau juga mengaitkan akal ni dengan konsep nur, cahaya. Okey. Sebab itu orang yang berakal itu darjatnya tinggi. Dia dapat membezakan antara baik dan buruk. Ya. Kerana akal ini tidak akan memberi sebarang kekurangan. Bila seorang itu berfikir menggunakan akal, dia dapat memberi tindak balas atau tindak tanduk yang lebih baik tanpa memberikan kesan yang buruk kepada sesuatu perkara yang beliau lakukan. Sebaliknya, jika beliau tidak menggunakan akal, akan menghasilkan tindak tanduk yang tidak baik. Okey. Imam Al-Ghazali memperincikan seterusnya akal ini amat berbeza dengan pandangan mata. Pandangan akal ni amat berbeza kerana akal, pandangan mata hanya dapat melihat sesuatu di depan kita sahaja, tapi akal boleh melihat lebih daripada itu. Akal ini dapat mengetahui diri kita dan sifat-sifat sendiri. Tapi mata hanya melihat luaran sahaja. Okey. Secara tuntasnya, akal ini sangat lebih luar biasa daripada pandangan mata. Kerana mata kita hanya melihat sesuatu yang dekat dengan kita. Apabila dekat, kita boleh nampak sesuatu itu, tapi bila dia jauh, kita sudah tidak dapat melihat dalam pandangan mata. Tapi akal masih boleh menafsirkan perkara itu. Contohnya, sesuatu yang berada jauh daripada kita, tapi kita masih boleh berfikir tentang perkara itu, dan tetapi tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Okey. Secara kesimpulannya, tujuan manusia diciptakan untuk menghubungkan antara Allah dan manusia dengan Allah, dan yang dilakukan melalui pelaksanaan kewajipan menghamba atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang manusia itu menggunakan entiti kerohanian, roh, kalbu, nafsu dan akal itu, kerana setiap entiti ini dapat menjadikan seseorang manusia itu berfikir dengan lebih matang, dengan lebih jelas. Kerana roh yang baik akan menghasilkan nafs yang baik dan juga kalbu yang baik. Kerana kalbu ini sering berbolak-balik, akan berubah menjadi tidak menentu kejadiannya. Dan tujuan kedua penciptaan manusia adalah untuk mewujudkan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Tidak kisahlah sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.